perkara yang ke-23 tu. Pada muka surat 251 yang berkait dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, keumuman risalah yang dibawa oleh Nabi. Dia bukan untuk kita kata bangsa tertentu, puak tertentu, tidak. Tapi dia untuk semua. Yang kedua, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib dan termasuk sebahagian daripada keimanan. Yang ketiga, Ahlus Sunnah bersaksi dan meyakini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian Nabi. Maknanya selepas wafat Nabi ini tidak ada lagi Nabi lain, apatah lagi Rasul, tidak ada. Jadi yang keempat, sambunganlah pada petang ini, Ahlus Sunnah berkeyakinan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib semasa hidupnya kecuali yang diajarkan oleh Allah. Yang diajarkan maknanya yang dimaklumkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah beliau wafat. Mana semasa hidup pun tidak tahu, ketika wafat lagilah tidak tahu. Sebab dia sudah berada di alam lain tu. Mana kita tak boleh nak kias. Bila berada di alam lain, maka kehebatan dia lebih terserlah daripada semasa dia hidup. Itu dia tidak panggil kiyah, dia panggil qaya tu. Kalau kiyah ni lah, kiyah pun tak boleh waktu duduk main qaya gitu. Banyak tu sebenarnya kalau kita baca dalam kitab-kitab ajaran sesat ni, mana sangkaan-sangkaan luar biasa pada Nabi itu tidak berasaskan kepada dalil, berasas pada khayalan dan sangkaan. Itu tak boleh lah. Perkara gaib ni dia berkait dengan, dia mesti diasaskan di atas maklumat wahyu tu, maklumat wahyu. Jadi maknanya poin yang keempat ni, ini akidah ni, ini termasuk dalam akidah. Mana Nabi tak tahu perkara gaib. Kalau ada Nabi sebut tentang perkara gaib, itu hanya kerana Allah ajar, Allah maklumkan, Allah wahyukan. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia guna istilah Nabi tahu perkara gaib ni secara ghairu mustaqillah. Kalau mustaqillah makna bila dia tahu, dia sendiri boleh tahu perkara gaib, itu dia panggil mustaqillah. Tak ada tu. Tapi Nabi boleh tahu perkara gaib bila Allah beritahu. Allah beritahu tu dalam bentuk yang macam mana? Wahyu. Berkait dengan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Allah arahkan Nabi supaya Nabi katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahawa perbendaharaan Allah ada padaku. Jadi Nabi sebut dengan jelas, aku tidak tahu apa yang ada dalam maklumat Allah. Dalam perbendaharaan ilmu Allah tu aku tak tahu. Aku nak akses maklumat tidak boleh. Dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahawa aku malaikat. Aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepada aku. Jadi kalau apa yang aku cakap dalam konteks agama, tindakan aku dalam konteks agama, setiap pernyataan aku dalam konteks agama, semua itu adalah wahyu daripada Allah. So, kita kena ingat ada setengah-setengah tindakan Nabi ni sebenarnya atas pandangan Nabi. Sebab tu kita akan jumpa dalam hadis, dalam beberapa perkara, misalnya dalam peperangan, dalam satu peperangan tu Nabi bagi tahu pada sahabat dia, kita berpengkalan di sinilah. Tiba-tiba ada sahabat tu, kita sedia maklumlah cerita ni. Tiba-tiba ada sahabat kata, apakah itu wahyu ataupun itu semata-mata pandangan Rasulullah? Rasulullah kata, ni pandangan aku, tak ada wahyu pun. Maka sahabat kata, bolehkah saya nak bagi pandangan saya? Nabi kata boleh. Sahabat pun bagi pandangan. Tapi sahabat dia pastilah dulu kalau wahyu dia tak kata apa. Bila wahyu tu tak boleh nak lawan dah wahyu tu. Walaupun mungkin kita nampak tak baik pada pandangan akal kita, tapi bila perkara tu wahyu, dia mesti benar dan kita mesti ikut. Cuma di situ adalah disiplin dalam mengikut wahyu, dia ada disiplin pula. Dia ada disiplin pula. Disiplin ikut wahyu, ikut tu kena ikut. Tapi disiplin dia tu. Sebab kalau kita tidak tahu disiplin, tak tahu cara nak ikut, kadang-kadang boleh berlaku kesilapan juga. Sebab tu dia ada pembahagian yang dibuat oleh ulama. Baik.
Jadi bila sahabat tu sebut kata pada pandangan saya atas halas saya begini-begini, lebih baik tu pada pandangan saya lah kita buat pengkala dekat dengan sumber air itu. Sebelah, bukan dekat. Mana sebelah sana di hadapan daripada kita kata oasis tu, kawasan air tu. Dengan alas saya begini-begini. Nabi kata bagus tu. Dia ada begitu. Dan kerana itulah berlaku mesyuarat dengan sahabat. Kalau wahyu semua tak payah mesyuarat. Mesyuarat berapa? Bila mesyuarat wahyu, yalah dah kalau semua katakanlah semua mesyuarat apa ni maklum dah gini daripada Allah 100%, tak ada satu pun Nabi. Tak payah duk becel. Pakai rakyat. Patut tak akan kalah lah dalam peperangan Uhud tu. Dah begini. Jadi kita kena faham lah perkara itu. Jadi apa ni kita kata sejauh manakah kepentingan akidah bahawa Nabi tidak tahu perkara itu? Sejauh mana penting? Dan kalau seorang itu percaya Nabi tahu perkara gaib, implikasi dia macam mana? Itulah yang bahaya tu. Mudah ya tidak tahu perkara gaib dengan erti dia boleh, bila dia nak tahu perkara dia boleh tahu tanpa maklumat daripada Allah, itu termasuk dalam menceroboh hak uluhiyah. Maknanya seseorang itu kalau dia kata dia tahu perkara gaib atau dia dakwa orang lain tahu perkara gaib, sebenarnya dia telah menceroboh hak uluhiyah. Sebab itu hak Allah saja. Pernah saya buat contoh sebelum ni, nak sebut pula aku tak ingat nak. Tak sebutlah cerita mana-mana ni. Ada seorang perempuan. Dia belajar di sekolah di Kelantan, perempuan. Pandailah dia antara pelajar cemerlang. Pergi belajar di IAE, ambil bahagian undang-undang lah, jadi peguam sekarang ni. Tahu dia nikah siapa? Nikah dengan orang Nigeria. Dia putih sepuh, hak tu tidak tentu tidak putih sepuhnya. Siapa mak dia malah nak nikah mak dia tak lagi. Betul ke ni? Kalau nak ubah boleh lagi ni. Bukan saya kata ni. Keluarga dia kata, mu tahu kau jadi lagu mana kamu nikah ni? Potai cicak, mu putih, dia hitam lega. Ada, dia kata dia nak. Ni orang panggil jodoh. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa telitah tu. Lelaki dia orang Nigeria. Mari ngaji dia hijau pun nyenak waktu. Saya tengok gambar tu. Nak itu orang panggil perkara gaib lah tu. Isu jodoh tu. Bercinta juga. Kita ada canggih ekor. Nikah haju tepi rumah tu. Tu orang panggil perkara gaib. Tak tahu. Tu. Jadi maknanya sesiapa yang dakwah ada orang lain tahu perkara itu menyentuh akidah. Bahayalah. Nabi tak tahu. Kesal kalau kita terima, Nabi tahu perkara gaib, dia akan bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan realiti kehidupan Nabi. Bahaya tu. Tu ya. Bagi paling besarnya, mana kita telah menyalahi akidah. Cuba tengok dia buat sini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara-perkara gaib, orang lain lagu mana orang lain? Hak tidak Nabi, lagilah tak tahu. Kerana yang mengetahui masalah yang gaib hanya Allah SWT semata-mata. Kita faham ke tidak perkara gaib ni apa maksud? Perkara gaib itu sendiri. Perkara gaib mana sesuatu yang kita tak boleh nak akses maklumat berdasarkan kepada sumber-sumber yang ada pada kita, telinga, mata. Memang awal-awal lagi Allah tak buat kita boleh tahu perkara gaib. Kecuali Allah tunjuk sekali-sekala ada. Allah tunjuk gitu. Misalnya ada saya pergi beraya tu. Kalau dia tengok live ni tak apa, bukan perkara tak molek. Dia kata anak dia ni perempuan. Daripada kecil lagi dia nampak perkara orang tak nampak ni. Tak ada mengajar-ajar gapo pun sejak kecil. Sebab kalau dia jadi payah nak pergi mahal payah bila pergi lagi tu. Dia kata ada. Tu. Itu masalah dia. Tetapi makhluk halus tak berkawan dengan dia, tidak bersaing dengan dia. Cuma dia nampak. Jadi susah lah hidup dia. Sebab singa terpaksa duduk dengan nenek dia. Jadi adik-beradik pun jadi takut juga gitu. Setengah tu berkawan. Macam-macam lah. Adalah berlaku gitu sekali-sekala. Tapi apakah kita boleh istilah ke dia tahu perkara? Tidak, tu tidak tahu tu begitu tu. Mana tahu perkara gaib ni maknanya
seolah-olah deria yang Allah beri pada dia tu, maklumat yang dia boleh akses tu maklumat yang tidak zahir. Hak zahir pun boleh, hak tidak zahir boleh. Hak tu mana tahu perkara. Sekali-sekala nampak benda orang tak nampak. Hak tu orang tak panggil tahu perkara gaib dengan erti ya'lamul ghaib. Tidak maksud begitu. Allah juga berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad, mana Allah arah Nabi sebut kepada masyarakat, sebut pada sahabat, sebut pada umat sebagai satu orang panggil maklumat agama yang berkait dengan akidah. Apa dia? Tidak ada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Ni kita dibangkitkan, maknanya sah nak tahu dibangkitkan bila? Mati bila pun tak tahu. Di mana kita mati? Tempat kita mati di mana? Tarikh kita mati bila? Tak tahu. Tak tahu. Baik, seterusnya ayat 188 suratul A'raf. Qul, masih lagi dalam bentuk bahasa perintah daripada Allah kepada Nabi supaya Nabi sampaikan. Qul, apa makna qul? Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia ni, pada sahabat-sahabat kamu, aku tidak ada kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku sendiri kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui perkara ghaib, nescaya aku akan membuat banyak kebaikan-kebaikan dan tidak akan ditimpa bahaya kesusahan kepada aku. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita belajar kita belajar dari Bukhari, Kitabul Maghazi, sebelum peperangan Badar kan dia ada 5 peperangan kecil. Peperangan ni maksudnya tak kira lah tak jadi peperangan, maknanya satu kumpulan tentera yang dihantar atas kita kata sebagai tentera. Tak kira lah dalam jumlah 5 orang ke 10. Hal tu berlaku sebelum peperangan Badar, tapi tidaklah berlaku peperangan. Dan ada objektif dia, ada tujuan dia, dan ada di antara siri-siri kita kata tugasan kecil tu dalam bentuk beberapa kumpulan tentera tu gagal dalam operasi. Padahal Nabi yang arah, kita nak kata macam mana? Itu tak boleh nafi. Dalam riwayat sebut, riwayat hadis sebut, pergi nak sekat kita kata nak ambil maklumat, tiba-tiba tak dapat. Sebab apa? Kumpulan musuh tu telah melepasi ke tempat itu. Maknanya gagal lah kira-kira. Kalau Nabi tahu tak akan jadi begitu. Jadi kita kena lihat perkara ni, kita kena lihat secara mana realiti lah, bukan fantasi, tidak. Baik. Kita seterusnya kita pergi kepada bab lain. Bahkan Nabi sebut sini, kalau aku tahu perkara, banyaklah kebaikan yang aku boleh buat. Tak perlu duduk mesyuarat dengan siapa-siapa. Pakai raya, arah ya, begini. Kalau aku tahu perkara baik, aku tak akan kena perkara-perkara yang kita kata kesakitan, siapa luka, cedera Nabi. Setengah-setengah ulama kata kalau Nabi tahu perkara, dia tak pergi patah lagi taih tu. Tu mudah. Kalau dia tahu perkara, tak pergi petai, bahasa Kelantan ni tak pergi petai, mana awal-awal lagi tak pergi ke taih, dia tahu dah boleh ke dia pergi buat malu muka. Tapi mungkin Nabi tak tahu. Jadi Nabi kata, aku ni tugasnya bukan nak cerita perkara gaib. Hak aku cerita tu, itu kerana Allah bagi tahu. Tugas aku sebenarnya adalah nak memberi peringatan, sama ada dalam bentuk berita yang mengancam bagi orang yang engkar, ni hukumnya di hari akhirat, dan juga berita gembira bagi orang yang taat, menerima risalah yang aku bawa dengan ikhlas dan redha, ni kebaikan dia dapat di hari akhirat. Itu saja tugas aku. Jadi bila tahu skop tugas tu, mana Nabi tidak akan kecewa dalam dakwah. Dia tak akan kecewa. Kamu tak ikut, itu kamu dengan Tuhan lah. Aku lepas dah kerja akunya. Kita pun gitulah dia. Tak usah duk kecewa sangat sehingga tak mari masjid. Tak kena gitu. Baik, fakta yang ke-24.
wajib mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta larangan ghulu terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Ghulu ni mana berlebih-lebihan memuja dan memuji Nabi. Tidak boleh. Ada ke tidak sejarah ghulu terhadap Nabi sehingga jadi sesat? Ada. Itulah Nabi Isa alaihi salam itu. Itu contoh yang jelas. Kita kata sangat jelas bahawa Nabi Isa tu manusia. Dilahirkan oleh manusia. Apa masalah kita kata tidak ayah? Tak pelik Nabi ada. Bukan sekat tak ada ayah, tak ada emak. Nah, tak timbul isu pun Nabi ada tu. Jadi tak pelik bagi Allah. Tapi dia tetap manusia sebab semua kita tahu dia lahir daripada rahim manusia. Dia dikandung oleh ibu dia pun seperti anak janin-janin yang lain. Semua terima tu. Dan kehidupan dia selepas dia lahir pun sama seperti anak-anak yang lain. Makan, minum, pergi ke tandas dan sebagainya. Takut, ada semuanya sifat manusia. Boleh tersalah lagi. Sehingga menganggap dia ni salah seorang daripada dia ni juzuk Tuhan. Mula-mula kalau kita baca, anggap juzuk Tuhan, ada juzuk Tuhan. Juzuk tu dia berkembang dalam diri Nabi Isa. Akhir sekali dia pun jadi Tuhan juga. Tu. Baik. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat, tak ada khilaf. Bila kata ahlus sunnah, tak ada khilaf tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi SAW melebihi kecintaan dan pengagungan terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, di dalam mencintai serta mengagungkan Nabi Muhammad SAW tidak boleh melebihi apa yang ditentukan oleh syariat. Mana apa yang syariat letak sebagai hudud, kita tidak boleh langgar itu. Kerana bersikap ghulu, yakni melampau atau berlebih-lebihan dalam semua perkara agama, dia boleh menyebabkan kebinasan. Nabi katakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Rasa orang yang melampau, rasa orang yang melampau, rasa orang yang melampau. Baik. Cuba kita tengok poin pertama di bawah tajuk ini, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang mula-mula sekali lah. Pertama-tamanya, wajib bagi setiap hamba. Wajib ni wajib macam mana? Wajib secara i'tiqadi. Wajib secara akidah. Setiap hamba cinta kepada Allah, dan ini merupakan bentuk ibadat yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang beriman hak sengati, ni saya terjemah kat Kelantan mudah. Kalau bertembung kehendak manusia dengan kehendak Allah, dia sanggup tinggal kehendak manusia. Tu maksudnya cinta. Allah melebihi cinta pada makhluk. Jangan, sebab itulah di sini pun, di sebelah ni saya pun ada catat. Sebab tu ulama dia bahagi cinta. Panjanglah kalau nak bincang dalam Bukhari, kita bincang dah. Saya nak ambil ringkas dalam perbincangan, saya nak ambil dua saja. Dia cinta ni, bila kita sebut cinta, katakan asyaddu hubbalillah ni